harapan, segunung harapan diletak membeban hati dan juga otak. Memikirkan kemana lagi, boleh kusimpan, boleh kutanam, boleh kutuai apa yang ada milikku ini. Namun gusar dan sangsi menebal di akal, menjalar di hati. Langkahku terhenti, lalu aku berfikir lagi. Yang mana untung, yang mana rugi, yang dalam genggaman perlukah ku lepaskan pergi. Bingung dan keliru, cuba menimbang setiap pilihan agar tidak silap buat perhitungan. Senang untung atau rugi jadi taruhan. Masa depanku letak atas timbangan. Rasa gusar menjalar di hati. Kata-kata mereka timbulkan sangsi. Kerana kini rendah, dahulu tinggi. Lalu terdetik tertanya, betul ke rugi? Akhirnya aku pilih percaya pada yang bijak bestari. Bercakap dengan ilmu, tujuan pun suci. Mengapa sangsi pada yang sudah terbukti? Bukankah sejarah menjadi saksi? Aku berfikir semula, menimbang semua kemungkinan. Akhirnya aku memutuskan, apa yang ada akan kugenggam. Aku tidak mahu, yang kejar tidak dapat, yang dikendong jatuh bercecir. Aduh, awal pula drama dia start hari ni. Tak boleh jadi ni. Aku pun pelik lah dekat rumah ni kan. Seorang ni kerja dari rumah. Yang seorang pula sibuk lah nak menjaga bilik. Penjudahnya, aku seorang yang buat kerja. Yang lain tu, tak tahulah. Oh Tuhanku, kenapa kan nasibku jadi begini? Mak, tak payah drama lah, Mak. Kan adik baru je kemas kan? Alah, mengemas sangatlah kau. Engkau tu harapkan si Faiz tu. Faiz tu datang baru nak mengemas kan? Alah, senyum-senyum gedik. Nak mengemas apanya? Kalau pegang penyapu pun tak pas. Aku pelik lah. Ni besok-besok kan. Dah kahwin besok. Apalah nasib. Macam mana nak jadi kalau dah kahwin besok? Mak, how could you? Mak, adik nak kahwin dengan Faiz sebagai isteri, bukan orang gaji. Kebersihan adalah tanggungjawab bersama, Mak. You so sweet. Geram aku tengoknya. Pandai menjawab cakap aku. Alah, tanggungjawab bersama. Tapi sekarang ni tak bersama. Aku yang kena buat seorang-seorang. Yelah. Sorry. Adik janji nanti adik kemas lah. Mak, adik tengah ada masalah ni, Mak. Masalah? Ya. Ni masalah apa? Besar, kecil, sederhana? Besar, Mak. Besar. Mak dah tahu. Ini mesti pasal bergaduh dengan Faiz. Apa benda, Mak ni? Kita orang okey lah, Mak. Habis tu apa masalah ni beria sangat ni? Ni, Mak. Adik tengah tengok dekat Facebook ni. Bukan seorang, tapi ramai cakap benda yang sama yang buatkan adik tak senang duduk sekarang ni, Mak.
Itulah dianya. Orang dah cakap dah. Ni Facebook ni jangan nak tengok sangat. Pasal apa? Yelah tak tahu kebenaran dia. Sahih ke tak sahih kan kerajaan dah cakap dah. Kalau tak sahih, jangan kongsi. Mak, kalau dah ramai orang cakap benda yang sama, maknanya betul lah, Mak. Pasal diorang ni bukan calang-calang tau. Semua pakar-pakar tau, Mak. Takkan dia nak kongsi komen benda yang tak betul pula. Itulah pasalnya. Suka sangat baca macam ni. Tak payah nak fikir sangat lah tu, Dik. Tengok muka pun dah kelabu asap. Dah biru, kuning semua ada dah. Dah berkala-kala dah muka ni. Mak, tengok ni, Mak. Ini. ASB, Mak ni. Yang Mak dengan Abang sibuk selalu sangat suruh adik buat ni. Melabur kat sini. Yang sekarang dengan Faiz sekali suruh adik melabur kat sini. Pakar pelaburan saham dekat social media ni semua cakap kalau kita melabur dekat ASB sekarang ni, Mak, kita rugi, Mak. Rugi! Ada pula cakap rugi. Mana ada rugi? Mak ni kan seumur hidup Mak melabur dengan ASB. Tak ada rugi. Untung ada. Kau tengok ni. Ni bukan nak belagak Okey. Bukan nak belagak. Tengok. Gelang, cincin, lit-lat. Rumah yang besar ni. Ini semua hasil melabur dengan ASB. Ya, Mak. Dulu memang untung dividen sampai 10%, Mak. Sekarang ni, Mak, makin sikit, makin ciput. Sebab itulah kita sekarang ni rugi. Alah, kau ni Dik ada-ada je tau. Rugi. Tapi kalau betul rugi, Mak bertakut. Mak pun nak keluarkan duit daripada ASB tu. Tapi kalau dah keluar duit tu, itulah dia nak melabur kat mana pula. Kan? Mak dah dapat idea. Adik tanya dengan Faiz, betul ke melabur dengan ASB ni boleh rugi? Jangan dengar cakap orang, silap boleh kita yang rugi. Mak, kalau dah pakar pelaburan dekat Facebook ni cakap betul lah dia. Ni, dia orang siap cadangkan tempat-tempat lain yang pulangan dia lagi tinggi daripada ASB. Adik kena check betul-betul, Dik. Itulah pasalnya tak baiklah ASB kan. Kalau kita melabur dengan dia boleh rugi kan. Mak ni dah tua-tua tahu, tak sanggup dah menanggung kerugian. Ni tanya Faiz betul-betul lah. Lepas tu jangan lupa update Mak. Okey. Kau tengok lagi seorang. Kau tengok. Sampai sekarang tak bangun-bangun lagi. Rehat aja kerjanya. Tapi itu yang Mak paling sayang pun. Buang-buang muncul kau main. Paling sayang. Malahlah aku melayan kau ni. Aku sambung kerja lagi bagus. Kau bukan nak tolong aku pun. Mak, adik memang nak tolong. Tapi Mak sendiri cakap tadi, kalau adik pegang penyapu, tak pas. Macam mana nak tolong? Sudahlah. Apa-apa macam ni. Cek betul-betul, tengok betul-betul macam mana perkembangan ASB ni tau. Okey. Aku tak nak kita rugi semua. Yelah. Okey. Okey? Promise me. Promise. Dua-dua sayang lah. Hey. Pelik. Mana semua orang pergi ni? Takkan Mak pun tak bangun lagi? Good morning sayang. Dah bangun dah? Morning Mak. Pagi. Selamat pagi. Kenapa tak bangun esok je ke? Lusa ke? Agak dah kena punya. Niat tu memang ada, Mak. Memang ada dah terbit dari lubuk hati yang paling dalam sekali. Tapi itulah, kalau tidur lebih sangat penat juga, Mak. Yulah, kesian kan anak Mak ni. Maklumlah dia penat tolong Mak dia buat sambal bilis kan? Alah, yang itu apalah nak berkira. Dah kita pun buat niaga ni sama-sama, Mak dengan orang buat apa sambal bilis ni. Memanglah kena tolong-menolong. Apa pandainya bercakap kan, tolong-menolong. Ni, mana tolong-menolong? Buat kerja ni sikit je, tapi tidur lebih, bising je lebih, tahu? Alamak, Mak, kurang-kurang orang tolong juga, Mak. Mak tengok adik, mana adik? Ada pernah adik tolong? Adik tu kalau nak kira, dia masuk ke dapur dalam sehari pun boleh kira dengan jari, Mak. Berapa kali dia tolong, Mak? Buat apa pula dia nak tolong? Bukan dia nak buat menjaga tu, kan? Mak ni sikit-sikit nak menangkan adik.
Mak ni manjakan sangat dia tu. Mak tengok nanti. Kalau adik tu nak kahwin nanti, tengoklah macam mana. Mak tak perasan. Adik kalau bancuh kopi, pahit melekit. Kalau dia mengemas rumah serupa macam puting beliung melintas rumah ni. Habis terbang lintang pukang semua rumah. Baik tak payah mengemas. Dengar sini. Adik tu kalau nak kahwin, dia jadi seorang isteri. Bukannya tukang gaji. Lagipun kebersihan ni tanggungjawab bersama. Betul tu, Mak. Tidak syak lagi. Datang dah puting beliung ni. Apa pula kalian? Orang tengah tengok lah. Suka-suka hati dia ni. Suka cik pasal lah. Memang cik pasal. Pasal abang adik dah rugi tau. Apa ni? Rugi apa pula? Susahlah kalau macam ni. Kalau macam ni, baik abang pergi beli TV sebiji lagi, letak dalam bilik abang tu, tak payah keluar rumah. Senang. Bravo. Belilah banyak mana pun TV tu, masuk kat dalam bilik. Tak apa. Nanti cukup bulan, mak minta duit sewa. Pasal apa? Orang yang sewa bilik je tak keluar bilik. Lepas tu, duit tu, mak tambahlah pelaburan ASB gitu. Mak ni sejak bila pula jadi mata duitan ni? Suka hati aku lah nak jadi apa? Adik pun pasal semua ni. Betul lah, abang. Kenapa? Apa ni semua salah, abang? Baca ni. Semua orang dekat Facebook kata kalau kita sekarang ni melabur dekat ASB, confirm rugi. Adik, melabur dalam ASB ni mana boleh rugi? Biar betik rugi. Dah cakap dah, ASB ni dia risiko dia rendah. Lepas tu dia harga tetap. Dia ni tak habis-habis. Risiko rendah, harga tetap. Risiko rendah, harga tetap. Abang, mari sini adik baca komen-komen. Komen nombor 1. Tak payahlah nak melabur ke ASB. Dividen makin rendah. Komen nombor 2. Tak balik modal. Baik simpan duit, bawa bantal. Komen nombor 3. Baik aku melabur dekat tempat yang bawa pulangan tinggi. DM sekarang untuk pulangan sebanyak 10% dari Seafood Labur. Terbaik. Komen nombor 4. Makin lama makin teruk. Kalau dividen 4%, baik aku enjoy. Abang, kita dah rugi ke bang? Ya. Mesti abang tengok. Kau rugi mak sangat. Mak, orang dah kata dah mak. Dia ni memang selalulah. Kecoh lah adik. Apa? Adik dah cakap dah. Lain kali menuntut dengan sifu yang betul. Jangan sifu yang salah. Kan tengok ni. Tak pasal-pasal dapat ilmu yang salah lagi. Tu salah baju merah. Merah sangatlah mangai merah. Dulu RM10 pun boleh kan? Ni, Dre, kamu tengoklah betul-betul. Betul ke melabur dalam SB ni boleh rugi ke untung? Mak ni kan pernah dapat 10%. Dia punya dividen. Dulu-dulu. Tapi itulah, itu dulu. Sekarang ni tu makin merosot. Apalah punca dia? Itulah adik dah kata. Mak pun dah cakap sekarang ni. Kalau dividen tu makin kurang, tak ke maksud dia kita rugi ya bang? Mak. Orang memang tak pandai bab-bab melabur ni, Mak. Tapi, ni pegawai ASNB yang cakap. Okay. Kalau kita melabur dalam ASB, kita takkan rugi. Harga dah tetap. Okay. Contoh, kalau kita masukkan RM10, jumlah tu tetap banyak tu. Tapi dia akan bertambah-tambah sebab kita dapat dividen tiap-tiap tahun. Nampak? Tahun. Betul. Betul. Ni, Dek, cuba internetkan maklumat ni supaya orang tahu. Mak ni confused lah. I confuse you. Apa kali nak cakap bukan internet kan? Google lah, Mak. Yakin tu. Yakin. Okey, tak apa. Demi Mak sampai ke hujung dunia. Adik sanggup Google. I love you. Google kan tu, Mak. Ni. Mak, tapi mengantuk teruk sangat ni, Mak. Mak ni tak cukup tidur Banyak sangat buat sambal bilis Mak ni. Bukan pasal sambal bilis. Semalam tak berapa lena nak tidur lah, Dek. Mak teringat SB tu. Rugi ke? Risau sangatlah sekarang ni. Mak tak perlu risau lagi. Tepat pada masanya, anak lelaki mak yang bijak Bestari ni akan menjelaskan segala-galanya bahawa apa yang adik dengan sifu dia tak betul tu cakap semuanya adalah dongeng, mitos je, Mak. Dia ni sembang Abang pergi mana lepak kat mamak tadi, lepas tu balik feeling bijak Bestari. Tak apa dia sembang Mak dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba dia nak cerita pasal ASB. Sorry kita tak percaya Tak. Ini bukan sembang sebarang sembang. Bukan sembang bagi bimbang.
Abang baru aja jumpa dengan pegawai ASNB tu. Panjang mak syarahan dia. Ada dalam 2 jam jugalah. Terkebir-kebir tersengguk mata ni tadi nak mendengarnya. Tapi Cerita cepat. Betul lah, Mak tengah susah hati fikir rugi-rugi tau. Yelah, ni nak cerita lah ni. Cerita dia macam ni. Dengar betul-betul. Okey. Dia punya cakap macam ni tau. Dengar baik-baik Abang ingat lagi apa dia cakap. Semua tu melekat dalam kepala abang. Okey. Okey, macam ni. 3, 4. Yang turun cuma dividennya saja. Okey. Melabur dalam unit ASB takkan rugi kerana ia adalah unit amanah tetap. Macam tu dia cakap. Nampak? Okay. Macam tu mak, macam tu dia cakap. Yang selama ni kita duk dengar orang cakap rugi ni, dia orang ni sebenarnya tak faham apa-apa pasal pelaburan. Ada pula tu yang saja buat-buat tak faham. Punca dia sebab apa tau? Satu je tujuannya. Sebab dia nak tarik orang-orang yang tak faham pasal pelaburan ni macam adik ni pergi pula melabur dalam produk pelaburan saham dia orang. Itu je sebab dia. Alah abang kalau pergi tanya orang ASB, memang itulah yang dia akan cakap. Abang kena tanya orang yang tak kerja dengan ASB, dia akan bagi penjelasan yang betul, tak bias. Dah, Dek. Tak baiklah cakap macam tu, Dek. Pasal lah setahu mak ni kan, kalau melabur dekat ASB, memang untung. Dia takkan rugilah kan. Pasal apa pakar dekat TV tu pun cakap macam tu. Betul. Yelah, Mak. Tapi sekarang ni, kalau tak betul, kenapa semua orang dekat social media marah betul dekat ASB? Tapi alasannya sama je. Pasaran saham merundum lah, ekonomi tak stabil lah. Itu semua alasan lapuk. Tak. Memang itu realiti dia. Realiti dia memang macam tu. Adik kalau tak percaya, adik pergi tanya dengan Faiz tu. Sebab abang dah jelaskan semuanya dengan Faiz. Tanya dia. Ya ke? Ke abang yang tanya dia, dia dah bagi tahu pasal abang tak percaya tu yang abang sampai gigih beratur jumpa pegawai ASNB tu. Sekurang-kurang dia, abang ada usaha tu tak? Lepas tu abang tak adalah percaya bulat-bulat macam adik buat ni. Dik, sebenarnya pasaran saham kita ni sebenarnya dah lama rugi dah. Dia tengoklah sekarang ni, apa dah jadi dengan tak habis-habis pula datang pula pandemik COVID ni semua. Bukan ASB je, macam-macam unit pelaburan saham lain pun semua pun tanggung rugi. Satu dunia dah alami benda ni. Ni apa yang kau baca tu, Idris? Tak ada apa lah, Mak. Mak, orang kalau nak cerita setakat pelaburan ni, cerita pasal pelaburan ni semua dekat ujung-ujung jari orang lah, Mak. Tak payah nak tengok-tengok kertas apa semua. Ni mesti tadi Abang Salin masa jumpa pegawai tu. Mesti. Tengok. Lah, kita ingat dia punya lah pandai bercakap pasal ekonomi, pasaran saham. Punya dia Salin utama. Tapi itulah kan. Ni, setahu mak lah kan. Kalau orang kita ni kan, kalau melabur dekat pasaran saham tu, memanglah tinggi risiko dia kan. Memang macam itulah adatnya. Masa ingat tak dulu? Masa gawat dulu kan. Masa gawat dulu, seingat mak lah masa gawat tu orang yang melabur dekat pasaran saham, semuanya rugi, semuanya ringkuk. Tapi kalau melabur dekat ASB, steady je. Mak memang yakin. ASB ni kan. Sebab apa? Yelah dah berpuluh tahun kan melabur dekat ASB. Dia memang ada untung punya. Kalau dia turun pun sikit dividen dia tu, mesti ada sebab dia. Tapi ni baru-baru ni, mak pergi tengok duit mak dekat ASB. Tak ada rugi pun, tak ada berkurang pun, bertambah sikit ada. Dengar tak ni? Memang betul apa mak cakap tu. Adik, kalau adik tak percaya sekarang ni, adik pergi buka My ASNB adik tu. Adik tengok, ada tak berkurang ke macam mana? Tengok. Atau dia hilang ke? Tengok. Okey, duit modal tak ada kurang. Dividen masih ada, Nampak? Maknanya, tak adalah rugi apa-apa. Kalau duit modal yang adik masukkan tu, tiba-tiba dia berkurang ataupun dia hilang macam tu je, itu maksudnya memang penipuan lah, ada rugi kan. Ini maksudnya memang okey. Dek, kau ni kan buat mak terkejut aja tau. Berderau darah rasanya. Mak ni dah berpuluh tahun dah melabur dekat ASB tau. Janganlah nak dikaitkan dengan mitos yang bukan-bukan tu. Mak, budak-budak sekarang ni, Mak. Memang macam tu lah, Mak. Otak tak berfikir macam ni.
Macam orang kata apa? Kalau kail tu panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga. Orang cerita pasal ASB, dia cerita pasal laut pula, Mak. Itulah adik tak faham. Maksud abang ni, kita ni sebenarnya kalau nak bercakap pasal pelaburan ni, Mak, ilmu kita kena ada kat dada. Okey. Kita kena tahu betul-betul selok-belok dia. Tak adalah nanti macam masuk angin keluar asap. Apa pula asap pula ni? Dik, betul lah apa abang cakap tu, Dik. Kita ni kan kena ada ilmu untuk melabur, tahu tak? Jangan ikut je apa orang cakap. Kan Mak dah cakap dah dulu, tak ada ruginya bila kita melabur dekat ASB. Adik tu aja tak nak percaya. Ya, Mak. Macam apa pegawai tu cakap tadi kan. Kita kalau nak melabur ni, mesti ada risiko dia tau. Melabur ni. Kita janganlah macam orang lain kan. Bila nak melabur ni, dia cerita pasal dividen tinggi, nak dividen tinggi. Melabur contohnya kan. Kita mesti ada risiko. Macam apa orang kata, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Aduh, dia mula lagi. Itu apa maksud dia, bang? Maksudnya bila kita melabur dalam pasaran saham ni, kita sentiasa nak untung kan. Tapi dalam masa kita nak untung besar tu, kita juga kena bersedia untuk rugi. Sebab tu kita nak cakap pasal pelaburan ni, kita kena ada ilmu yang penuh dekat dada ni. Dan kita kena ada masa yang banyak untuk memantau duit kita sentiasa. Tapi kalau ilmu tak ada, masa nak memantau duit pun tak ada, tak payah pening-pening kepala ambil pelaburan berisiko tinggi ni. Ambil aja pelaburan berisiko rendah. Senang, habis cerita. Okey, adik faham. Maksudnya, okey. Kalau risiko rendah, maknanya dividen pun rendah lah, kan? Tapi kalau kita nak katakan dividen tinggi, kita kena terimalah yang kita boleh rugi ataupun duit yang kita laburkan tu boleh hilang, betul? Ya, betul. Macam Okey. tu. Okey. Ayah nak terangkan. Jadinya tuan-tuan dan perempuan, pilihan tu di tangan kita kan. Kalau kita rasa nak untung banyak, kita melaburlah tempat yang risiko dia tinggi macam saham tu. Ya Allah, bijaknya, Mak. Bijak aku. Betul. Okey. Benda ni sebenarnya ASB ni simple je, sangat simple. Kita kalau tak yakin, belum bersedia dengan pelaburan berisiko tinggi, ambil je pelaburan berisiko rendah. Senang cerita. Kan, janji ada dividen lepas 1,200 dapat pergi travel. Sedap nak cerita travel 1,000. Tak, masalahnya banyak sangat ke duit dalam akaun adik tu sampai berangan nak dapat dividen beribu-ribu ni? Banyaklah tu agaknya. Tapi kan macam ni, Mak yakin tau, satu hari nanti ekonomi kita ni akan pulih. Betul. Bila ekonomi kita akan pulih, ASB ni pun dividen dia akan naik lah, maknanya akan tinggi lah. Jadi kita kenalah sabar sekarang ni kan. Sabar boleh tak? Sabar. Supaya tak adalah orang kata naik angin apabila pulangan itu kecil. Betul tak? Tinggi betul tahap kesabaran Mak tu. Semangat. Tapi Mak, sabar juga. Perut ni dah lapar dah. Mak masak tak? Okey. Sekejap. Nak ke mana pula ni? Nak pergi siap makan lah. Kita makan sama. Ya kau. Adik dah masak? Tak ada, Mak masak kan? Mak yang masak. Kalau harap adik kau tu sampai ke lusa kita tak makan. Mak pergi dah masak, Mak. Sebelum dia masak, Mak. Udah masak. Oh, dah masak dah? Dah. Adik hidang je. Adik dah ya. Jipai. Yes. Adik dengar Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anda yang menonton Sembang-Sembang ASNB bersama saya Aimi Aziz bagi membincangkan isu-isu tentang pelaburan dan perancangan kewangan. Pada hari ini kita bawakan tajuk pembiayaan ASB, rugi atau untung, batal atau sambung. Untuk kita ketahui lebih lanjut, kami telah menjemput tetamu jemputan khas hari ini, Saudara Suzardi Maulan atau Pak D. Pak D ya? Kalau ni Pak D, ni Kak Mi.
Yang Pak Di mempunyai pengalaman lebih 10 tahun sebagai perancang kewangan berlesen dari Suruhanjaya Security Malaysia. Betul Pak Di ya? Betul. Okey Pak Di. Bila kita bincangkan tentang pembiayaan ASB ni, kita tahu ia membantu kita untuk melabur secara sekaligus dalam ASB, kan? Tetapi dan bukan tetapi, apabila zaman dividen tu 2 digit, seronoklah kita. Dapat dividen pun tinggi, kan? Tapi bila keadaan ekonomi tidak menentu, dividen pun akhir-akhir ni macam tak berapa nak tinggi sangat. Ada yang merasakan mereka rugi. Tapi pada kami sebenarnya bila kita melabur dalam ASB ni, kita tak rugi. Betul tak Pak Di? Cubalah Pak Di tolong jelaskan situasi sebenar Pak Di. Okey, jadi bila orang kata dia buat pembiayaan ASB dia rugi, maksudnya apa yang saya dapat jawab ialah mereka ni menggunakan kaedah rolling dividend untuk semasa membuat pembiayaan ASB lah. Okey, jadi ini merupakan satu benda ataupun kesilapan asas lah bagi ramai yang membuat pembiayaan ASB disebabkan dia kena faham tujuan kenapa wujudnya pembiayaan ASB. Yang mana pembiayaan ASB memberi peluang kepada kita untuk terus ada orang kata sejumlah simpanan yang besar. Okey, berbanding kalau kita terus melabur secara tunai sahaja, yang mana mungkin kita terpaksa simpan 100 setiap bulan. Lambatlah sikit. Lambatlah. Jadi kalau ni kata orang tu yang macam letak selepuk tu Pak Di, selepuk 200,000 tu. Ya betul. Dia terus boleh dapat 50,000, 100,000. Okey. Jadi bila dia ada contoh 100,000, dividen pun lebih banyak berbanding kalau dia simpan 100 setiap bulan, maka dia cuma kira daripada baki 100, 1,200 lah mungkin. Betul. Dividen dia dapat. Okey, jadi itu benda yang dia kena faham lah. Kenapa wujudnya pembiayaan ASB. Yang mana pembiayaan ASB ni apabila dia bagi ruang kepada kita semua untuk dapat jumlah kapital ataupun modal yang besar ini. Sebagai contoh, okay, dia ada pembiayaan sebanyak 50,000 dan untuk tempoh 30 tahun dengan kadar faedah 4%. Okey? Okey, kata tahun lepas 4.25. Jadi kita ambil 4% rendah sedikit. Okey. Jadi apa yang dia dapat kalau dia tidak buat kaedah rolling dividend, dia biar sahaja dalam ASB, maka pada akhir tempoh pinjaman dia dapat 162,000. Okey. Mana baki dalam buku tu. Jadi kalau kita nak bandingkan dia buat rolling dividend, sebagai contoh dia buat 50,000 tadi, okey, pada kadar yang sama, tapi sebab dia pakai rolling dividend, gunakan dividen untuk bayar pembiayaan ASB, maka dia cuma ada 50,000 sahaja selepas 30 tahun. Jadi sebenarnya isu tu timbul yang dia rasa rugi tu sebab dia mengharapkan dividen tu. Betul? Betul. Dia mengharapkan dividen untuk bayar bulan-bulan dekat bank. Jadi maknanya ambil di luar kemampuan. Maksudnya dia ambil di luar kemampuan disebabkan sepatutnya dia buat pembiayaan ASB tadi dan dia bayar dengan duit gaji dia. Bayar je lah bulan-bulan. Bayar je lah. Maksudnya kemampuan duit gaji dia berapa bulan-bulan. Macam kita bayar pinjaman kereta, rumah, kereta sebagainya. Okey. Jangan ambil dividen tu. Jangan usik dividennya. Sebaiknya jangan usik lah. Maksudnya kalau boleh kita kekalkan sebanyak mungkin dividen dalam akaun ASB kita lah. Okey. Jadi kalau ada yang macam dah rasa tak naklah nak batalkan pembiayaan. Macam mana pandangan Pak Di tentang kes macam tu pula? Okey, dia ada beberapa senario lah. Okey. Yang pertamanya, tengok balik dokumen pembiayaan yang ada. Okey, sebab ada yang ambil yang dah lama. Jadi yang ambil yang lama, dia mungkin kadar pembiayaan yang lebih tinggi berbanding kadar pembiayaan sekarang. Jadi sebab kalau kadar dah turun kan, Pak Di, kan? Jadi kalau kadar tengok dalam surat tu 5%, maka sudah tentu sekarang masa yang sesuai untuk jumpa balik bank, suruh turunkan balik pembiayaan, boleh tak dapat pada kadar yang lebih rendah. Pada kadar 3.5 ke 3.7 berbanding 5% yang dahulu. Jadi di situ secara automatik menyebabkan bayar bulan menjadi lebih rendah. Jadi kita boleh pergi bank, Pak Di? Boleh. Dan dia akan rasa mampulah lepas tu. Sebab jumlah yang perbezaan yang sangat ketara di situ. Jadi kita minta bank tengoklah balik kadar tu. Maksudnya kita tunjuk balik kata kita bukannya nak berhenti langsung. Maksudnya kita cuma nak tukar daripada kadar 5% sebagai contoh kadar pembiayaan kepada berbincang. Jadi 3.7, 3.8. Jadi dia akan betulkan balik aliran tunai dia. Jadi dia tak akan rasa rugilah di situ. Dia rasa rugi tu sebab dia mengharapkan semata-mata duit dividen. Jadi bila dividen tu rendah, sebab kita kena faham pembiayaan ASB ni ada risiko satu risiko pembiayaan itu sendiri yang turun naik dan juga ASB pun ada risiko di sudut kadar dividen yang turun dan naik.
Jadi bila dalam keadaan sekarang kadar pembiayaan turun, dan dengan kadar pembiayaan asal dia yang tinggi, maka dia akan rasa rugi di situ. Tapi kalau dia betul-betul faham kiraan yang saya tunjukkan tadi, sebenarnya tak rugi pun. Tak rugi. Dan jangan ambil dividen tu tapi bayar bulan-bulan. Ya, dengan sebab dia gaji. ambil kaedah dividen tadi, rolling dividen itu menyebabkan dia rasa rugi. Apa cara terbaik Pak Di untuk kita mendapat pulangan yang optimum kalau kita ambil pembiayaan ASB? Sebaik-baiknya kita perlu ukurlah baju di tangan di badan sendiri. Okey, sebab apa kita kena, walaupun ialah diberitahu boleh ambil sampai 100,000, 200,000 dan bank kata pun kita mampu untuk bayar. Sebab kita rasa seronok Pak Di. Sebab boleh letak terus 200,000. Kan sebab kadang-kadang dia buat calculation tu dia tak ambil kira turun naik tadi. Dia ambil kira contoh 5%, ambil contoh 6% dividen. Sedangkan apa yang dia perlu faham, ambillah ikut kemampuan. Kalau dia hanya mampu untuk ambil 50,000 sahaja terlebih dahulu, ambillah. Sebabnya selepas beberapa tahun, gaji naik. Dan insya-Allah ramai orang pun dimulakan naik pangkat, gaji pun automatik naik lebih tinggi. Jadi waktu tu dia tambah lagi 50,000, tambah lagi 100,000. Maksudnya dia tak, walaupun dia berhasrat untuk buat 200,000, tapi sebenarnya dia boleh pecah-pecahkan. Maksudnya ambil sedikit demi sedikit ikut kemampuan. Sebagai contohlah, kalau dia ambil 200,000 terus. Mungkin kadar pembiayaan hari ini bayar balik bulan-bulan 900 ke 1,000 lah. Mudah cerita. Jadi, tanya balik kat diri sendiri. Agak-agaknya mampu atau tidak nak pakai duit gaji sendiri untuk bayar setiap bulan 900 ke 1,000 ringgit tadi. Baik, okey. Itu yang pentinglah. Mengikut kemampuan dan kita bayar bulan-bulan dengan gaji kita. Ya, dengan jangan ambil gaji, dividen betul. tu. Ya, betul. Betul. Okey. Apa nasihat Pak Di? Itu untuk mereka yang dah ambil lah. Dah ambil pembiayaan ASB untuk yang baru sedang berfikir-fikir nak ambil ke tak nak ambil ke, apa nasihat Pak Di? Okey, jadi yang penting dia mesti ada ilmu pengetahuan lah. Okey, yang kena berguru dengan Pak Di. Lepas jangan tu, tanya kami, tanya Pak Di. Fahami kuasa compounding. Apa maksud kuasa compound? Maksud apa kuasa compound tu Pak Di? Iaitu bagaimana kalau kita biarkan duit pembiayaan tadi campur dengan dividen yang kita dapat setiap tahun, yang kita biarkan untuk satu tempoh yang lama, dan kita buat perbandingan kalau kita duit pembiayaan dan kita pakai dividen tadi. Jadi yang pakai kaedah rolling dividen, dia sebenarnya tidak memanfaatkan kuasa compound. Rugi sebenarnya tu. Rugilah sebab kuasa compound ni ialah satu benda yang mana Inah dikatakan kita tak perlu kerja keras, tapi duit yang bekerja keras untuk kita untuk bagi kekayaan dekat kita. Janjinya kita biarkan dia situ, jangan keluarkan. Baru dia dapat kuasa compound tu. Sebab kemudahan dah ada, kita dah dapat sejumlah duit yang besar dan manfaatkanlah kuasa compound itu tadi. Itu yang sebaiknya lah untuk pelabur yang baru nak bermula. Terima kasih Pak Di. Jadi kita dah dengar tadi bila nak ambil tu mengikut kemampuan sendiri. Kalau boleh kita bayar dengan gaji kita bulan-bulan. Yang dividen tu kita biarkan supaya dia beranak dengan sendiri. Pak Di, betul ya? Betul lah. Kita beranakkan duit kita. Kita beranakkan duit kita. Terima kasih Pak Di. Terima kasih kepada anda semua yang telah menonton episod kali ini. Teruskan menonton Sembang-Sembang ASMB dengan macam-macam lagi isu menarik pada episod seterusnya. Bagaimana kita nak mengurus perancangan kewangan kita dan bagaimana kita nak melabur dengan lebih baik lagi. Bukan sembang sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang. InsyaAllah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum. Jangan biarkan
waspada, yakin ku bersama ASNB.